Baiklah, Assalamualaikum dan juga selamat datang kembali ke dalam siaran langsung untuk PUBG Mobile Not Borneo Empire Private Screen Season yang keempat, minggu yang pertama. Jadi pusingan yang kedua dah pun dimulakan. Kita akan mula masuk ke dalam map Miramar untuk kali ini dengan 17 buah pasukan yang berada di dalam list team untuk minggu yang pertama ini. Jadi apapun, tadi kita nampak pasukan daripada Akatsuki Generation, mereka dapatkan mata singkir sebanyak 10 dan placement point 15 menjadi milik mereka. Tapi apa yang paling ditakuti adalah pasukan NBP Elite. Mereka sangat barbar, mereka sangat agresif untuk pusingan yang pertama. Kali ini map yang berbeza, satu geografi yang berbeza, permukaan yang tidak seperti ada pada pusingan yang pertama sebentar tadi. Pasti akan memberikan kedudukan ataupun cerita yang sangat berlainan untuk 17 pasukan tempuhi pada malam ini. Jadi apapun, pastikan anda kat luar sana yang sedang menonton, jangan lupa ajak rakan-rakan lain datang untuk memberikan sokongan, kata-kata semangat. Tadi saya nampak ada orang suruh tengok saya spec KMGR Esport. Saya akan spec semua team. Selagi mana ada fighting scenes lagi tu, saya akan mula lihat tim-tim tersebut. Jadi ini adalah permulaan untuk map kita yang kedua. Dan kita akan harapkan yang mana ada pasukan-pasukan yang lain mampu untuk memberi tentangan terhadap Akatsuki, pemain daripada NBP Elite dan juga KMGR. Cuma nampak macam akan ada masalah untuk KMGR. Mereka sangat berdekatan dengan APG. Untuk pasukan APG tadi mereka ada satu masalah sewaktu untuk masuk dalam kepulauan SMB. Ketika mana mereka berada di jambatan sebelah kiri, mereka ditekan. Mereka dihalang oleh pasukan 4G New Boys. Dan belum lagi ada mata singkir, belum lagi ada pertumbungan. Ada beberapa pertindahan drop spot dekat Picado, terutamanya ada dua buah pasukan pada ketika ini yang mana No Mercy. Mereka bersekedudukan dengan HV Tusun, yang mana Picado memang tempat keramat untuk pasukan HV Tusun. Dan bukan mereka saja, satu lagi pasukan yang kerap kali turun dekat sini, tak silap saya adalah Kuih Bulan. Cuma Kuih Bulan tak ada pada malam ini. Tapi awal-awal minit permainan HV Tucson dah dapatkan satu mata singkir. Fan Huai menjadi satu musuh yang menyusup masuk dekat kawasan perumahan bagi No Mercy. Dapat cukup satu pun dah okey. Ada masalah, cuma apa yang tak okey, dia tak ada helmet. Sangat berbahaya. Kalau kena peluru, mudah untuk dijatuhkan, mudah untuk ditumbangkan, sukar untuk dipulihkan. Memandangkan rakan-rakan yang lain bukanlah berada di dalam radius yang sangat dekat untuk mereka lakukan proses revive. Ini masih lagi awal untuk kita kata-katakan perkara-perkara demikian, sebab rakan-rakan yang lain juga masih lakukan aktiviti looting. So mereka mungkin boleh supply semua kelengkapan yang tidak mencukupi untuk Fanuhai. Kemudian akan memberikan maklumat kepada rakan-rakan yang lain untuk berjaga-jaga untuk mengetahui di manakah lokasi sebenar bagi pasukan HV Tucson. Tadi masa map yang pertama, Circle memang agak mencabar, berada dekat bahagian sebelah kanan. So daripada situasi itu, kita boleh nampak ada yang cuba masuk awal, terutamanya daripada corak permainan KMGR yang mendapatkan tempat yang kedua. Bila diorang positioning dekat center circle, diorang dapat explore dekat kawasan tersebut, yang mana dekat lokasi mana yang tak ada musuh, mereka boleh duduki dan mereka boleh buat routing untuk mereka berlegal-legal dekat kawasan kepulauan utama. Dan akhirnya mereka dapatkan satu compound yang memberikan kelebihan sampailah tinggal 4 buah pasukan sebentar tadi. Tertekan sungguh pasukan EEB untuk masuk. Tapi percaturan EEB juga baik, teknik diorang baik untuk mereka lakukan clearing vision, yang mana mereka kaburkan pemandangan pemain-pemain KMGR yang berada di dalam kawasan compound. Tapi itulah, Blue Zone sangat sakit, diorang tak dapat nak bergerak masuk. Kali ini ada satu saja pasukan dekat kepulauan Los Higos, yang mana diduduki oleh pemenang chicken dinner kita yang pertama dengan 10 total kill, iaitu Akatsuki. Kid menyumbangkan 5 mata singkir. Flanker mereka tadi, Zai, sangat-sangat berwaspada, sangat-sangat alert dengan situasi pertempuran yang berlaku. Cuma
apa yang terjadi tadi. Dia hampir-hampir dibunuh, hampir-hampir dikorbankan ketika berada di circle yang ke-6, circle yang ke-7. Waktu tekanan-tekanan diberikan daripada bahagian bawah, EEB menekan. Nel juga bermain dengan cukup baik pada pusingan pertama. Untuk pasukan Akatsuki ni, daripada segi rotation masuk diorang sangat sistematik, sangat berteknik. Sebab mereka mampu untuk kekalkan 4 individu sampailah circle terakhir dan memberikan kelebihan untuk mereka memenangi segala pergulatan jarak dekat dan juga memenangi kawasan circle. Tapi apa yang terjadi untuk malam ini HV Tucson, diorang ada percaturan baru yang saya kurang sikit nampak pada season-season sebelum ni. Sebab untuk HV Tucson, selalunya diorang bermain dengan cukup rapat antara satu sama lain. Tadi bila diorang masuk circle yang terakhir, diorang ubah cara penjagaan pemain di dalam kawasan circle. Diorang pisahkan satu persatu pemain mereka walaupun gagal, tapi satu pengubahsuaian yang kita boleh terima. Diorang nak try and error, tapi tak pastilah diorang lakukan dalam skrin ni ataupun mereka dah lakukan di dalam skrin yang lain. Sebab waktu mereka lakukan kedudukan posisi secara jarak jauh antara satu sama lain tadi, diorang dapat knockdown satu player musuh. So itu sedikit sebanyak menunjukkan hasil daripada percaturan mereka. Dan kali ini Mat Kilau berseorangan, nampak macam ada masalah besar untuk KMGR. Mereka hilang Noko, mereka hilang Wen, tapi Mat Kilau menembak menggunakan M416. Tidak terlalu overpicking, menyebabkan dia masih lagi bernafas pada ketika ini. Gunakan satu first aid terakhir, tetapi tidak nampaknya. Dia tahu nyawa yang sangat tipis oleh pemain APG. Chucky baru saja turun daripada kawasan bukit, lakukan backstep dan terkorban satu individu. Fendi adalah last guy. Kali ini alternatif yang ada untuk larikan diri masuk ke kawasan selamat. Cuma jarak untuk Fendi berada di lingkaran pertama. Dia kena perlukan kenderaan sebab dengan 2,200 meter nak berjalan kaki dengan blue zone 1.2. Sangat-sangatlah pening. Sangat-sangat berpeluh. Mata singkir dah pun diperoleh oleh pemain No Mercy. Dua individu ada dekat bahagian bawah, iaitu pemain daripada HV Tucson. Tapi belum lagi ada kejatuhan yang berlaku. Jarak mereka cukup hampir dengan kawasan lingkaran permainan. Dekat bahagian tengah circle kita ada asakan telah pun berlaku, yang mana hilangnya satu pemain daripada 4GG. Dan ini bukanlah benda yang diinginkan oleh pasukan 4G. Sebab mereka ada kekuatan daripada pusingan pertama tadi. Even daripada season-season sebelum ini, 4G New Boys adalah salah satu pasukan yang kerap kali cuba untuk maintain kedudukan overall ranking mereka di kalangan top 10 teratas. Tapi untuk 4GG, diorang ada kekuatan mereka sendiri. Mereka pernah mendapatkan chicken dinner. Mereka juga pernah memberikan saingan yang cukup hebat oleh pasukan-pasukan yang lain. Dan Troxy adalah antara salah satu player. Troxy Songboy adalah antara player mereka yang mempunyai satu skill shooting yang sangat sakit, sangat tepat. So dua player ni kita tak boleh biarkan hidup kalau bertembung. Dia kena matikan dua-dua ni dulu, baru diorang boleh clearkan 4G New Boys. Lagi hidupnya Troxy, lagi hidupnya Somboys, maka hiduplah lagi dua rakan mereka yang lain. Tapi NBP Elite, pasukan yang sangat-sangat perform pada pusingan pertama, akhirnya ketika ni dalam masalah besar untuk dikeluarkan. Massimo, Owel, Nemo, Ikari Rider baru masuk untuk line up ni. Tak silap saya, diorang ada satu lagi secret, tak silap saya, nama player mereka 4 orang. So Massimo, Nemo, Owel. Massimo, Owel, Secret. 3 player NBP Elite yang beraksi dengan cukup baik di dalam NB Private Scrim. So malam ni diorang bawa Ikari Rider 88 sebagai pemain gantian mungkin ataupun tidak, itu tak sure. Sebab saya tahu Nemo, Massimo, Owel dan juga Secret. Dan Massimo antara salah satu Russia. Saya tak tahu lah Russia ke tak, tapi dia punya firepower memang padu. Massimo, Owel, diorang punya tempat Pochinki. Dan untuk Miramar ni saya tak sure. Tak silap saya, diorang selalu turun kat Picado. Cuma malam ni diorang tak turun kat Picado, MVP Elite ni.
Tapi takkanlah kita nak selalu pilih tempat yang sama, betul. Kadang-kadang kita kena cuba tempat yang lain dalam kawasan map PUBG ni supaya kita biasa. Sebab okay, contoh kalau kita belajar sains kan, kita ada 3 pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah dimalarkan, satu pemboleh ubah dimanipulasi, dan satu lagi pemboleh ubah bertindak balas, tak silap saya. So pemboleh ubah dimalarkan adalah struktur map ni, permukaan map ni. So pemboleh ubah dimanipulasi adalah laluan kapal terbang dan juga circle. Dan pemboleh ubah bertindak balas adalah terhadap cara pemain-pemain ini mengubah konsep mereka daripada selalu nak turun dekat tempat yang sama, tukar kepada tempat yang lain. So bila kita tukar tempat yang lain, bermakna kita kena ada knowledge map tentang kawasan tersebut. So dekat sini pemain-pemain kena biasakan diri untuk mereka kenal pasti ataupun lebih mengenali kedudukan bandar-bandar yang lain ada di dalam map Miramar ni, untuk kita elak tidak mempunyai knowledge map yang tinggi sewaktu berlakunya laluan kapal terbang dan juga circle yang tidak menyebelahi kepada diri kita sendiri. Ini adalah sangat-sangat penting, dan benda-benda dan perkara tersebut perlunya training, perlunya latihan yang bertubi-tubi. Kalau setakat 1-2 hari je kita training, kita fikir kita dah boleh confirm hafal semua kedudukan map ni, so benda tu tak akan terjadi. So sebab itulah NBE Private Scrim ni diorang jadikan sebagai satu platform untuk player-player bagi rakyat Malaysia sendiri untuk mereka gunakan bersaing dengan pasukan yang mempunyai teknik corak permainan mereka tersendiri. Kita masuk semula ke dalam kawasan game Monte Nuevo. Ketika ini didatangi oleh 2 buah pasukan 4-2-0 berdepan dengan NB Terminator. Topik ini adalah player yang sangat mahir menggunakan bom. Kerap kali dia dapat kill ala dengan balingan bom grenade dia. Dan ini sangat teruja untuk kita lihat untuk malam ini. Tadi dia adalah last guy yang cuba untuk mengawal kompon biru di dalam circle. 420 dah datang untuk menghampiri. Topik cuba untuk menjengah. Nampak tak? Saya dah cakap dah, dia memang greedy. Dia akan baling bom. Walaupun dia tahu dia boleh fire, dia baling, dia lantun. Bom meletup tapi tak menerima damage. Seterusnya bom yang ketiga, baling ke bahagian bawah. Dan tindakan daripada Topik ini sedikit sebanyak dia akan menakutkan untuk pemain 420 Gaming bergerak ke bahagian atas. Sebab balingan bom kena dekat dia. Adakah ini satu body yang bakal diterima oleh Topik? Orang cakap kalau orang tak kacau, kita jangan kacau orang. Tapi Topik dia kacau orang. Waktu orang baling bom dekat dia, dia meracau ketika ni. Dia knock down. So dia kena pulihkan sekarang. Dia perlu dipulihkan sebab enemy Terminator, diorang tidak boleh bertahan dengan 3 pemain sebenarnya. Sebab 4 pemain ini saling memerlukan antara satu sama lain. Ada tugasan-tugasan mereka tersendiri. Dan apabila lengkap 4 pemain ini, pasti akan memberikan satu tekanan yang hebat kepada pihak musuh yang lain. Untuk Necromancer, dah hilang 2 individu. Mereka akan memberikan peluang untuk Tambadao Fallen menekan. Tambadao Fallen tadi masa pusingan yang pertama tidak begitu baik cara permainan mereka. Hilang 3 pemain sekaligus, tinggal 1 saja. Tapi mereka dapatkan 1 mata singkir sagu hati. Kali ini peluang untuk mereka dapatkan 2 sekaligus di kawasan bukit. Tingkah cuba untuk berselindung. Dia cuba untuk menembak, tapi Tambadao datang 2 orang. Poland dapatkan 1 individu. Aiman memberikan mata singkir yang terbaru. Tapi dengan kedua kejatuhan, Tambadao berpeluang untuk lakukan pemulihan nyawa mujur. Tak ada yang terkorban dan juga mereka berjaya habiskan pihak musuh yang berada di luar zon permainan arah bahagian utara. Berlainan cerita untuk Akatsuki. Mereka ketika ini mengalami satu tekanan daripada NTG. Aziz, individu yang dalam keadaan terjatuh, baru saja dirawat oleh rakan yang lain. Tapi NTG ada kompon, NTG ada kedudukan tingkap yang boleh melihat gerakan terbuka daripada Akatsuki. Dan ini akan memberikan masalah untuk Akatsuki. Mereka berada di dalam kedudukan circle sekiranya tidak berada dekat kawasan tersebut. Dan apa yang dikhawatirkan, pemain daripada
Main daripada NTG tadi, mereka ada satu kelebihan untuk menghalang individu daripada Akatsuki yang akan mula bergerak di tempat yang terbuka. Dan tiada kepulan asap dilepaskan sebentar tadi. Mereka hanya bertahan dekat kawasan lereng. Tapi dekat sekitar kawasan Monte Nuevo, penjagaan daripada NB Terminator, mereka memperhatikan kedudukan Special Force Alpha. So, dua buah pasukan ini tadi bertembung di saat-saat akhir dekat kawasan compound Biro. Dua mata singkir untuk NB Terminator. Tapi APG dapatkan satu kedudukan compound menyebabkan circle ataupun center circle dimiliki oleh pemain NB Terminator. Yas, dia bertindak untuk berlegar bersama dengan Oga Boy. Menggunakan satu kenderaan Pajero mencari kedudukan circle dimiliki oleh pasukan mereka lagi. Dan mereka akan mula mengalang gerakan masuk daripada pemain Special Force Alpha, dan ini akan menambahkan kesulitan untuk Special Force Alpha sebab tadi diorang dihalang, diorang ditekan oleh pemain 4G New Boys. Cuma 4G New Boys mereka kena clearkan cepat pasukan Special Force Alpha. Kalau mereka lakukan dengan lambat, daripada bahagian belakang akan adanya kemasukan daripada NB First Generation. Tempat ini tidak memberikan satu kedudukan yang sangat kukuh untuk mereka berlindung. Walaupun ada lekukan permukaan, tetapi masih lagi mampu ada kedudukan bukit yang boleh dilihat ke bahagian bawah. Bahkan ada balingan-balingan yang berpotensi untuk dilancarkan daripada bahagian belakang yang mana boleh diberikan oleh pasukan NB Federation. Dengan kedudukan compound yang ada untuk Special Force Alpha, mereka nampak dalam situasi yang agak sedap untuk bertahan. Cuma gerakan terbuka sebentar tadi akan menyebabkan risiko yang agak tinggi untuk mereka bakal kehilangan satu individu. Kali ini tidak begitu jauh lingkaran permainan untuk kedudukan Special Force Alpha, tapi mereka cuba untuk dapatkan mata singkir. NBA Federation mereka dah lakukan rotation untuk masuk ke bahagian utara. KMGR dah pun hilang daripada zon permainan. Oh tidak, diorang ada lagi. Mungkin ataupun tidak, itu akan menjadi tanda tanya kita sewaktu pertembungan ini habis. Dan Necromancer nomor C dapatkan satu. Mereka dah ada 4 kill, tapi mereka hanya ada tinggal 17 saja. Itu player mereka yang bernama 17. Tara Alexander berada dekat bahagian sebelah lingkaran barat daya untuk mereka halang gerakan masuk. Akatsuki agak tinggi. ATG akhirnya menjadi mangsa dikeluarkan oleh pasukan Akatsuki yang berada luar zon permainan. Kali ini Akatsuki diorang punya corak. Diorang akan berada dekat kawasan luar zon permainan. Diorang tidak akan masuk awal. Diorang akan habiskan semua pasukan-pasukan yang berada dekat kawasan lingkaran permainan. Itu pun kalau berjaya. Kalau mereka masuk dekat bahagian sebelah barat daya, ada dua tekanan yang boleh diberikan. Satu datang daripada APG, satu akan datang daripada pemain 10 Division Ace. Masuk ke bahagian sebelah utara pada ketika ini adalah NB First Generation. Diorang kehilangan dua individu, Mortal dan juga Hades, dalam keadaan knockdown. Dan apa yang paling sakit adalah pemain-pemain daripada NB Federation dah pun mula sampai dekat bahagian lingkaran. Satu biji bom sampai. Hades terangkat kenderaan ini, di manakah Soben dan juga Drago untuk memberikan satu tekanan dan juga ancaman semula terhadap kedatangan pemain NB Federation. Zen tidak dapat dikenal pasti, tapi ada Bounty dekat bahagian belakang untuk lakukan support fire. Peluang untuk kunci mata singkir agak sukar apabila ada pemain yang masih lagi hidup untuk individu daripada Special Force Alpha. Koyan, gerakan kenderaan QPRB ni dia turun. Satu perkara yang cukup baik. Boleh dijadikan sebagai bunker, tapi lontaran grenade daripada Mortal kena dekat atas Zen. First Generation, tertumbangnya satu individu. Dua yang ada dekat bahagian belakang kena lepaskan asap sebelum ada gerakan daripada Mortal dan juga Drago, sebab mereka punya nyawa masih lagi tinggi berbanding dengan rakan yang lain yang perlu dipulihkan terlebih dahulu. Tapi kedudukan untuk NV First Generation di tempat yang agak terbuka mudah untuk dilihat oleh pemain Tambada Fallen yang akan menjadi pihak ketiga untuk mengacau pertembungan yang bakal berlaku ketika ini. Dan seterusnya, peluang untuk Tambada Fallen dapatkan pemain daripada Special Force Alpha juga agak tinggi. Hedas dapat tumbangkan Bonte. Tak ada lakukan satu surprise fire daripada bahagian belakang, menyebabkan dengan mudahnya individu daripada Special Force Alpha meranapkan satu persatu pemain NB Federation. Asap dibuka untuk dia dapatkan kedudukan Zen, dikunci dan dikuburkan. Mata singkir terbaru menjadi milik untuk pemain Special Force Alpha. Mereka agak sukar untuk menyentuh kawasan lingkaran yang kelima apabila ada penjagaan compound yang dah pun diduduki oleh pasukan Tambada Fallen. Kita tinggal 9 buah pasukan. Pasukan daripada Special Force Alpha mereka tak nak habiskan pemain
daripada NB Federation, sebab mereka tahu kalau mereka pergi ke depan lagi sedikit, mereka akan berada di tempat yang agak terendah untuk diperhatikan oleh Tambadao Fallen. Jadi mereka pilih untuk masuk kawasan lingkaran permainan terlebih dahulu. Mereka dapatkan satu bangsal. Masalah dah pun dihadapi oleh pemain daripada NB Federation apabila penjagaan daripada Tambadao Fallen tidak kelekang untuk halang gerakan daripada Koyan masuk sebentar nanti. Tinggal satu saja pemain untuk NB Federation. Dan kali ini dengan 5 mata singkir, Tambadao nampak agak garang untuk menjaga circle yang kelima. Ada peluru yang dilepaskan. Syam dalam keadaan terjatuh apabila 17 menembak jatuh pasukan NBP Elite. Tapi kali ini gerakan merempung masuk daripada individu NB Federation. Dekat bahagian bawah bangsal, kedudukan dah pun diperhatikan oleh pemain Tambadao. Mereka tahu dekat situ ada peluang mata singkir diperolehi. Mereka pecahkan dua individu dekat bahagian sebelah gudang. Sementara kedudukan ini mampu juga untuk melihat ke arah pasukan NB Terminator. Nanti kalau kedudukan circle yang ke-6 agak luas terbentang APG dengan selambanya masuk ke bahagian dalam sebelah tenggara. Mereka nak dapatkan kedudukan awal. Mereka tak nak mengambil risiko untuk masuk lambat, memandangkan Tambadao ada kedudukan aras tinggi dan bangsal-bangsal yang ada dekat bahagian tengah ini akan menjadi perhatian untuk pasukan-pasukan jadikan tempat untuk mereka berlindung. Tambadao turun daripada bahagian bukit. APG terlepas peluang. Pondok itu akan diambil. Ada pokok juga dan juga ada lereng untuk Tambadao mengintai ke bahagian kedudukan APG. Satu dalam kan terjatuh daripada kawasan gudau. Tambadao menembak. Fee dapatkan Drago. NB Terminator, mereka kena lepaskan asap dengan begitu banyak sebab bahagian depan mereka, bahagian belakang mereka ada APG, ada flanking daripada Chucky. Ini akan berpeluang untuk terjadinya tindakan backstep daripada Chucky untuk mendapatkan NB Terminator. Dah pun terkacip dekat bahagian tengah. Satu daripada mereka ditekan oleh pasukan Special Force Alpha. Chucky sampai akan menjadi pihak ketiga, akan menyukarkan untuk NB Terminator melakukan satu pemerhatian dengan lebih teliti terhadap gerakan-gerakan daripada pihak musuh yang lain. Fija cuba untuk mendapatkan satu bangsal tapi dia termasuk dalam zon biru. Dia turun tapi peluru daripada Mortal menghabiskan individu ini. Peluang untuk dapatkan mata singkir berjaya terhasil untuk Special Force Alpha. Tinggal 3 buah pasukan. Tambadao tadi mereka ada kelebihan angka pemain, tapi kali ini orang hanya tinggal satu saja yang masih lagi hidup, berada dekat bahagian belakang pondok dan tidak punya zon permainan. Positioning daripada APG nampak efisien. Mereka jaga dua sudut, satu ke atas gerakan pemain yang akan mula masuk daripada Tambadao, satu lagi terhadap gerakan pasukan daripada NB Terminator. Kedudukan untuk APG kali ini, mereka gerakkan lagi satu pemain untuk menjaga bahagian sebelah utara. Dan agak berisiko tinggi untuk Chips ditumbangkan memandangkan Aiman dengan pondok yang ada tingkap. Daripada kawasan ruangan tingkap tersebut, dia boleh menembak. Kalau dia mengintai ke bahagian sebelah kanan, dia akan dapat lihat oleh NB Terminator. Sementara NB Terminator kalau mereka nak masuk ke bahagian sebelah barat, mereka akan dihalang oleh Chucky dan juga Rush serta Bug Super yang ketika ini sedang bersiap sedia dan dah pun mengunci kedudukan tersebut. Jadi fokus untuk Chip adalah dia kena perhatikan kedudukan Aiman. Tapi nampak macam Aiman yang dapatkan backstep tersebut. Dan ketika mana Aiman menembak, kedudukan terendah NB Terminator, mereka gunakan peluang untuk dapatkan mata singkir. Fizz dah pun mula masuk tapi terjatuh dalam kepulan asap traktor. Cuba dicari oleh Orga Boy. Tapi Chucky dah pun menunggu untuk lakukan satu rush dan juga push dekat kawasan tersebut. Dia akan mula menggegarkan Orga Boy dalam keadaan berbahaya. Chucky turun daripada kenderaan bagi. Enforce skor 6 ditarik 3. Dipahatkan dekat pemain NB Terminator dan akhirnya terkubur ke semua jasad-jasad pemain NB Terminator. Chicken Dinner dirata oleh pasukan APG pada pusingan yang kedua sebentar tadi. Yang mana APG dapatkan 12 total kill NB Terminator. Percubaan mereka untuk menjaga bangsal digagalkan apabila mereka berada dekat bahagian tengah sebentar tadi dikacip oleh dua pihak musuh. So sangat-sangat susah untuk mengagihkan tugasan. Tapi timing mereka untuk keluarkan Tambadao sangat baik. Sebab bila Tambadao jatuhkan pemain APG dekat situ, expose body berlaku terhadap pemain Tambadao, mereka kunci satu mata singkir dan mereka berjaya mendapatkan 6 secara total. Tambadao kali ini sangat superb. Daripada segi mata singkir sebanyak 9 mereka berjaya hasilkan. Tapi placement point mereka di tempat yang ketiga pun bukanlah satu pencapaian yang buruk. Tempat yang keempat kita ada pemain daripada Special Force Alpha dengan 3 mata singkir. Tempat yang kelima NB First Generation tiada mata singkir untuk mereka.
Jadi itulah pusingan yang kedua kita di map Miramar. Apa pun kita akan berehat sebentar. Jangan lupa untuk follow Facebook page NBE Private Scream supaya anda tidak terlepas segala scream-scream yang mereka akan anjurkan pada masa akan datang. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk pusingan yang ketiga.